Assalamualaikum, hey guys, welcome back to Mr. Adam Official. Kepada semua yang telah subscribe ke channel kami, terima kasih banyak-banyak. Pada siapa yang belum subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Terima kasih banyak-banyak kerana anda menyokong kami untuk teruskan eksplorasi kami dan juga storytelling. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menceritakan kisah yang terjadi di Museum Husein Ibrahim. Saksikan. Apa yang terjadi di Museum Husein Ibrahim? Kalau anda boleh lihat ketika saya turun ke bawah, Abang Faizal, Topan dan juga Chip, so mereka berada di atas. Pada waktu itulah saya dapat mengcapture sosok tubuh hitam berambut putih yang berjalan begitu pantas. Sedangkan kita dah slow-mo tapi masih lagi laju dekat situ. Anda boleh lihat footage ni. Apa yang saya nak terangkan di sini adalah sosok hitam berambut putih itu sebenarnya adalah Nenek Kebayan. Kenapa saya kata Nenek Kebayan? Ketika saya sedang uji nyali di bawah, kawasan sekitar itu sejujurnya saya cakap seperti ada perkampungan yang sangat ramai berada di situ. Seperti perkampungan yang ada banyak budak kecil sedang berlari, seperti ada mak dan ayah yang sedang bercakap, ketawa-ketawa, macam tu keadaan di situ. Sedangkan saya berada di sana, saya sedang uji nyali. Saya rasa kalau Abang Faizal tidak datang di situ, saya rasa saya setelah dibawa ke alam lain. Sebab saya semakin lama di situ, saya rasa seperti saya hilang, hilang seketika. Saya macam terus macam blank. Saya macam diam blank. Dan persekitaran semakin sunyi dan hilang suara dari telinga saya ketika itu. Dan disitulah saya terdengar suara nenek seperti memanggil nama saya. Adam, sini. Adam, sini. Adam, sini. Masih lagi terngiang-ngiang kat telinga saya sampai hari ini. Dan percaya tak anda jika saya katakan Nenek Kebayan itu ikut saya pulang. Okay, ni saya akan cerita yang part yang satu dulu. Sebab kita ada part lagi satu selepas kami balik daripada Langkawi. Ada lagi satu part. So saya selesaikan part yang museum dulu. Kenapa saya cakap benda tu ikut saya? Apabila semua selesai, saya dah balik ke rumah, Topan pun dah balik ke rumah, Abang Faizal pun dah pulang ke rumah, dan kami mulakan editing video. Dan kami akan mulakan daripada exploration pertama kami, kedua, ketiga, keempat, macam gitulah. Ada yang nampak saya bawa orang dalam kereta saya. Cakap macam sahabat saya panggil, Dam, aku tumpang boleh? Boleh. Lepas tu dia tengok kereta, ramai lah. Okey lah, tak apa lah. Beliau terus gerak.
Sedangkan dalam kereta itu cuma saya seorang saja, tiada siapa-siapa. Dan beliau berkatakan, alamak, ramailah, penuh lah. Tak apalah, sempit nanti. Okey, dah. Tak apa. Beliau terus lalu pergi macam tu je. Dan ketika itu wajah beliau seperti cemas. Dan saya pun tak sedar hati, saya pun bertanya lah kepada beliau. Saya cuba jumpa beliau balik, call dia tak angkat. Dan pada masa tu saya jumpa beliau dekat kedai makan. Dan saya bertanya, kau apasal elak-elak daripada aku? Kalau aku cakap kau mesti tak percaya. Dan saya cakap, apa yang aku tak percaya? Waktu aku nak tumpang kereta kau time tu, ada satu nenek baju hitam, rambut putih, muka dia just tunduk bawah. Dan ada lagi 3 budak. 3 budak dan satu lagi orang lelaki yang bertubuh besar dan hitam dalam kereta kau. Aku tak tahu kau bawa siapa, tapi aku rasa macam semua tu marah sangat bila nampak aku. Dan aku terus beredar sebab aku tak tahu apa-apa. Dekat situ saya capture sebab saya video Langkawi belum keluar lagi. Dan satu video pun kami belum release. Jadi kita pun tak tahu apa yang kita capture kat situ. Saya pun tak tahu sebab saya tak tengok lagi footage tersebut. Jadi saya rasa pelik. Ini dekat situ saya dah confused. Jadi selepas itu saya pergi ke masjid untuk sembahyang maghrib pada waktu itu. Imam tu tepuk bahu saya 3 kali. Dia cakap, "Dek, nama siapa?" Saya cakap, "Adam." "Oh, nanti lepas solat semua, solat isyak semua, jumpa kejap cik nak jumpa kejap." Jadi bila saya dah selesai semua solat, saya tunggu dekat kereta. Pakcik tu pun datang. Rupanya pakcik tu adalah imam kat situ. Beliau kata, "Ada benda yang ikut awak. Cubalah ikhtiar apa-apa. Ikhtiar apa-apa untuk benda tu jangan dekat dengan awak lah. Dia tak mengganggu tapi dia ikut awak. Dia seperti suka pada awak. Jadi hati-hatilah. Jangan lupa baca Al-Quran semua." Itulah pesan imam tersebut pada saya. Jadi situ saya mula untuk meminta bantuan pada orang yang lebih aula tentang ini. Alhamdulillah benda tu pun telah dihantar pulang ke tempat asalnya. Okey. Kejadian tu sangat bagi impact pada saya sebab gangguan ketika saya tidur dan gangguan ketika saya sedang makan, gangguan ketika saya sedang mandi. Seperti ada orang menarik saya dan kadang-kadang saya akan dapat cakaran dan seperti luka-luka yang saya pun tak tahu bila saya dapat. Gitulah. So itulah kadang-kadang satu tempat yang kita pergi ni, bila benda tu sukakan kita, dia akan ikut kita. Itulah masalahnya. Jadi cerita yang kedua yang saya akan cerita pada anda. Cerita ini selepas kami selesai buat exploration di Langkawi, terusnya di Negeri Sembilan. Saya melalui Tol Guthrie. So di situ saya, Topan dan juga Abang Faizal, kami cuba mencari tempat yang boleh tambah nilai touch and go saya. Jadi semua tempat yang saya pergi semua dah tak ada, dah tutup. Dan kami membuat keputusan untuk terus jeredah sampai ke stesen tol. Kami cuba top up lah. Bila dah sampai ke tol ni, apa yang sangat-sangat pelik kejadian di situ. Kejadian ni disaksikan Abang Faizal dan juga Topan dan juga saya. Saya di dalam kereta dan juga Topan. Ketika kami sampai di tol tu, kami tengok semua tu dah tutup. Tapi masih lampu hijau tapi tutup. Mereka buka untuk orang yang ada touch and go sajalah. Jadi di situ kredit saya kekurangan. Jadi kita tak tahu macam mana nak top up. Saya cuba tengok kaunter tu kosong. Jadi Abang Faizal menawarkan diri untuk pergi top up ke mesin sana ataupun mencari tempat yang kaunter yang buka. Jadi Abang Faizal pun keluar daripada kereta dan terus pergi ke hujung. Apa yang peliknya time itu, bila saya tengok ke arah kanan saya, tol tu tiba-tiba sliding tu terbuka. Dan saya buka lah tingkap saya, turunkan. Dan apa yang membuatkan saya terperanjat ketika itu, sedangkan kami dekat situ dah dekat 5 minit
tiba-tiba jurutol tu keluar. Jurutol tu keluar, dah tengok saya lama sangat. Saya pun tengok dia, dia pun tengok saya. Seorang wanita tengok saya pun tengok dia. Dan dia cakap, "Ya dek." Saya cakap, "Oh kak, tadi kita orang pergi semua tempat station pump, tapi diorang semua tak ada top up. Kat sini tak boleh top up Dan beliau cuma berdiamkan diri. Sedangkan saya tengah bercakap dengan beliau, beliau cuma berdiamkan diri. Dan makin lama, beliau seakan-akan ke belakang. Beliau tengah duduk seperti jurutol biasa. Dan semakin lama, beliau semakin pergi ke arah belakang seperti ni, bergerak. Okey lah kak, tak apalah. Saya naikkan, sebab saya dah rasa macam tak sedar hati tu. Saya naikkan tingkap saya dan boleh tutup sliding. Dan Abang Faizal datang kembali. Abang Faizal masuk kereta. Abang Faizal cakap, "Apalah semua kaunter tutup." Guard tu cakap, "Kau tak payahlah pergi kat depan. Kau pergi kat ujung tu, kau masukkan duit, kau top up kat sana. Sebab semua kaunter tu tak ada orang." Tak ada orang. Anda bayangkan perkataan tu, tak ada orang. Dan saya menceritakan kembali kepada Abang Faizal, "Bang, ada orang tu, adalah orang dekat situ jaga, tapi tak ada, diam ni, tak nak cakap apa-apa." Saya bebe dia diam. Abang Faizal terdiam seketika. Dan selepas itu Abang Faizal cakap, "Tadi aku pergi ujung dam. Security tu cakap, 'Oi, lagi mana?' Saya cakap, 'Nak top up.' Tak ada top up, semua kaunter tutup. Tu kau pergi kat kaunter ujung 6 tu, pergi top up kat sana. Ada mesin tu." Jadi Abang Faizal pun dah top up semua. Abang Faizal pergi ke kereta kami, bagi saya kad, saya tak jalan. Jadi tu yang muskilkan saya. Dan selepas saya cuba menelefon, sebab saya rasa macam curious, macam ingin tahu saya cuba call tol tu, mereka tak menjawab. Pada ketika itu mereka tak jawab. Dan saya cuba call dan mereka cuma cakap itu tak tahu siapa yang shift. Tapi setahu mereka tiada siapa pun di kaunter itu, cuma dibuka untuk touch and go saja. Dan sangat mengejutkan. Sedangkan topan dekat belakang pun melihat saya sedang bercakap dengan jurutol itu. Rupanya bila saya kaji, banyak kemalangan-kemalangan yang berlaku di kawasan tol tersebut. Banyak ada yang lori langgar tol. Kita wallahualam, kita tak tahu ada kematian ke apa, ataupun makhluk-makhluk di situ jadi cintayang. Mereka boleh menyerupai siapa pun yang mereka mahu. Mereka mampu untuk memanipulasikan mata kita. Mereka tak mampu mengapa-apakan kita, cuma sebagai sapaan itu saja. Jadi selepas dari tol itu, kami bergerak ke Negeri Sembilan. Saya akan lalui jalan Bukit Putus. Ketika itu saya dengan Abang Faizal belum tidur, topan di belakang dah tidur. Jadi saya dengan Abang Faizal dengan cerita, cakap-cakap, tapi saya dalam perjalanan tu di satu simpang Bukit Putus tu, saya ada nampak satu wanita dan juga 3 orang budak di tepi dan satu lagi di tangan beliau. Bulu roma saya naik. Ini benda betul, tapi saya tak cakap kepada Abang Faizal kerana saya rasa mungkin itu adalah hayalan saya. Dan saya teruskan lagi perjalanan, seleko kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Alangkah terkejutnya saya setelah saya seleko, ada satu lampu jalan, satu je lampu jalan kat situ. Kat bawah tu perempuan dan juga 3 budak dan baby tu ada kat situ lagi. Jadi saya terdiam. Dalam senang cakap, saya sampailah destinasi yang kami nak pergi tu, saya terdiam. Sebab kami bergerak daripada sana, kami tak stop terus je. Sebab kita orang punya planning sampai sana, kita orang terus riki tempat, set up semua dan berehat. Jadi malam tu kami tak tidur, kami tunggu sampai siang untuk kami cari lokasi yang kami nak lah. Jadi saya sangat terdiam. Dan bila sampai ke kedai makan pun, Abang Faizal dan juga topan dah duduk sana. Saya pergi ke kereta, saya masih tergamam lagi. Saya fikir, apalah benda tu. Kita orang dah selesai semua, kita orang dah tahu location, kita orang dah pergi, kita orang dah tengok kawasan tu. Kami mencari satu hotel untuk kita menginap. Di kawasan Pekan tu tak banyak sangat hotel, adalah 2-3 dan ada satu yang ni. Jadi kat situ ada 2 single bed kami cuma untuk mandi dan juga berehat sementara lah, dan cas kamera-kamera kita orang.
ketika saya terlelap, Abang Faizal terlelap, Topan terlelap, kami rapatkan katil tu jadi L. So Topan tengah, Abang Faizal ujung, saya ujung. Ketika saya tengah tidur, saya seperti ditampar oleh seorang perempuan tua. Dan dia mengatakan, kenapa tak tumpangkan, dia cakap gitu. Tapi saya tersedar. Saya masuk toilet, saya mandi, saya ambil air sembahyang. Lepas tu saya keluar. Saya diam lagi. Saya diam. Saya cakap macam pelik, sangat-sangat pelik. Dan kami buat eksplorasi semua, selesai dan pulang. Bila pulang tu lah, sebenarnya sepanjang perjalanan pulang tu, benda tu ikut atas kereta saya. Kereta saya sangat berat, sangat berat. Saya rasa macam saya dah tekan meter tu pun masih lagi dekat 80, 60. Jadi saya istighfar. Benda ni saya jenisnya yang kurang cakap lah. Maknanya kalau saya nampak, takkan saya nak nampak. Saya punya style bukan begitu. Setengah eksplorasi saya, kalau saya buat kru saya pun, walaupun saya nampak, saya tak nak diorang ni macam chaos, macam diorang takut. Jadi saya kalau nampak, saya jalan. Ada video saya, nanti saya akan kongsi pada anda. Saya nampak benda tu jelas, tapi saya tak bagi tahu macam apa, saya biarkan. Tu kita merasai benda tu. Itu je lah. Jadi apa-apa pun bidang yang kita ceburi, eksplorasi, kadang-kadang ada yang menerima kita di kawasan mereka dan ada yang tidak menerima, dan juga ada yang suka akan kehadiran kita. Jadi di situ selagi kita masih lagi menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga Bismillahirrahmanirrahim untuk pembukaan kita menyelusuh, maksudnya kita explore, urban explore. Kami explore untuk anda semua yang tidak tahu lokasi-lokasi rare. Kita tunjuk pada anda untuk anda merasai kawasan itu juga. Jadi bukannya kami saja-saja untuk datang sana untuk membuat konten, tidak. Kami lebih suka ke arah sejarah. Jadi terima kasih kepada anda semua telah subscribe ke channel Mr. Adam Official. Alhamdulillah dah 15k hari ini. Jadi saya ada plan saya, InsyaAllah saya tengah usahakan. Jangan lupa subscribe support channel kami. Video ni disponsor oleh MRA Beauty. Alhamdulillah, siapa yang nak promotion, kita ada promotion. So 3 RM50 akan terus untuk anda semua customer. Terima kasih yang dah pun support mask MRA Crony dan juga lip matte MRA Beauty. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kalau ada siapa yang nak order lagi, boleh roger kita orang. Okay, Assalamualaikum semua.